Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, kita akan bincangkan daya apungan. Jika awak masih lagi ingat, pada permulaan bab 8 ini, kita pernah bincang pelbagai jenis daya. Dan daya apungan adalah salah sejenis daripada daya-daya tersebut. Apabila satu objek terapung, ini bermaksud daya apungan yang bertindak kepadanya adalah cukup untuk menampung berat dia. Okey, ini bermaksud daya apungannya adalah sama dengan berat objek tersebut. Kita tengok satu contoh di sini. Okey, sini pada gambar raja ini ada patung itik dan berat dia adalah 10 Newton. Manakala daya apungan dia pun 10 Newton. Ini bermaksud daya apungan adalah mencukupi untuk menampung berat patung itik tersebut, iaitu 10 Newton. Dua-dua sama. Ini akan menyebabkan patung itik tersebut terapung. Contoh kedua ini pula, tengok batu ni. Okey, berat batu ini adalah 10 Newton. Manakala daya apungan hanya 5 Newton. So, daya apungan kurang berbanding dengan berat. So, dia tak cukup kuat untuk menampung berat batu tersebut. Maka, batu ini akan tenggelam. So, bagaimana kita boleh mengira daya apungan? Daya apungan boleh dikira dengan mengambil kira berat sebenar dan juga berat ketara. Kita ambil berat sebenar dan tolak dengan berat ketara. Apa pula berat sebenar dengan berat ketara? Berat sebenar adalah berat objek di udara dan berat ketara adalah berat objek apabila kita rendamkan dia ke dalam air ataupun cecair. Kita tengok satu contoh. Katakan kita ada satu penutup botol kaca di sini. Ini adalah neraca spring yang kita guna untuk ukur berat. Okey. So, sini ada penutup botol kaca dan kita masukkan dia ke dalam air. So, yang mana satu berat sebenar? Yang bahagian A. Ini adalah berat sebenar, iaitu berat objek di udara. Yang B ini, bila kita masukkan dia ke dalam air, bacaan di sini akan berubah. Dan bacaan ini akan menunjukkan berat ketara. So, katakan berat sebenar dia adalah 6 Newton dan berat ketara dia adalah 5 Newton. So, apakah daya apungan? Daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. So, jawapan dia 1 Newton. Murid-murid ingat lagi tak masa tingkatan 1 kita pernah bincang ketumpatan. Ketumpatan dan kesan apungan sebenarnya ada kaitan. Ketumpatan ini ada kaitan dengan objek tersebut terapung atau tenggelam. So, kalau objek tersebut terapung, ini bermaksud objek ini kurang tumpak berbanding dengan cecair. Dan dalam daya apungan, konsep yang kita baru bincang tadi, ini bermaksud daya apungan adalah lebih besar ataupun sama dengan berat objek tersebut. Okey, maka objek ini akan terapung. Kalau objek ini tenggelam dalam ketumpatan, ini bermaksud objek ini lebih tumpat berbanding dengan cecair. Dan daya apungan pula adalah kurang berbanding dengan berat objek tersebut. Inilah yang akan menyebabkan objek ini tenggelam. So, apakah aplikasi ataupun kegunaan maklumat-maklumat ini? Ini sangat penting, terutama sekali untuk industri perkapalan. Okey. So, kalau awak pernah tengok dan perhatikan kapal kargo ni, dekat tepi badan kapal tersebut akan nampak garis-garis macam ni. Okey, garisan ini nama dia garisan plimsoll. Okey. So, biasanya semua kapal kargo akan ditandakan dengan garisan plimsoll ni. Kenapa? Untuk keselamatan. Apa maksud dia? Ini disebabkan di seluruh dunia tempat yang berlainan ada bezanya suhu dan juga kepekatan garam dalam air laut. Air laut yang berlainan di tempat yang berlainan mempunyai suhu dan kepekatan garam yang berlainan. Ini menyebabkan ketumpatan air pun berbeza.
Apabila ketumpatan air berbeza, sama ada kapal ini akan tenggelam atau terapung, juga ada kesan. Okey. So, garisan plimsoll ini akan membantu pelayar kapal kargo ni untuk menentukan aras yang selamat bagi sesebuah kapal untuk terapung. Boleh faham? So, itu sahaja daripada Cikgu Teo ya. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.